Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif bin Muhammad Kasim dan Encik Anwar Fakri bin Omar selaku pensyarah di dalam subjek PPPG 3113 Siasah Syariah. Video ini akan membentangkan mengenai tajuk keterkaitan larangan penyalahgunaan dadah di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dengan siasah syariah. Berikut merupakan persoalan-persoalan yang mungkin berlegar-legar dalam fikiran kita. Maka video ini akan menjawab segala persoalan serta memberi pemahaman kepada kita semua mengenai tajuk ini. Sekarang kita akan pergi kepada persoalan yang pertama, iaitu apa itu ganja? Adakah ia berbahaya? Definisi ganja. Ganja berasal daripada sejenis pokok hemp yang bergelar Cannabis sativa. Perkataan ganja berasal dari bahasa Sanskrit yang memberi maksud resin atau getah dari pokok berserabut. Ia merujuk kepada daun, batang, bunga dan biji benih kepada pokok cannabis tersebut yang mengandungi resin dan selalunya dikeringkan sebelum digunakan. Ganja selalunya berwarna kehijauan hingga keperangan dengan berbau tengik dan boleh dimakan atau dihisap. Tanaman ini mengandungi lebih dari 500 jenis zat kimia. Tanaman ini juga boleh memberikan efek psikoaktif atau memberi fikiran menjadi tidak waras. Berikut merupakan kesan kepada diri individu akibat daripada penyalahgunaan ganja. Terdapat dua jenis kesan, iaitu kesan jangka masa pendek dan kesan jangka masa panjang. Jadi, adakah dadah ini berbahaya? Jawapannya, ya. Ganja ini adalah bahaya kepada tubuh badan manusia kerana ia yang boleh mendatangkan pelbagai impak negatif kerana penyalahgunaannya. Sikap manusia yang hanya menginginkan kepuasan dalam diri akan mendatangkan kebinasaan kepada diri sendiri serta akan melibatkan masyarakat yang tidak bersalah. Seterusnya, mari kita pergi kepada persoalan yang kedua. Adakah ianya salah di sisi undang-undang? Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya menerangkan mengenai status penanaman ganja atau cannabis. Berikut merupakan kesalahan berkaitan penanaman cannabis atau ganja. Kesalahan ini boleh dijatuhkan hukuman sehingga hukuman mati atau penjara seumur hidup dan rotan tidak kurang daripada 15 sebatan. Jadi, adakah ianya salah di sisi undang-undang? Jawapannya, ya. Di Malaysia, penanaman cannabis atau ganja adalah dilarang sama sekali. Larangan ini diperuntukkan di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seterusnya, kita beralih kepada persoalan yang ketiga. Haramkah ia di sisi syarak? Dan apakah dalilnya? Masalah penyalahgunaan dadah adalah gejala penyakit masyarakat yang paling berbahaya sekarang. Ia menyerang semua lapisan masyarakat, tidak kira tua maupun muda. Dadah boleh dianggap sebagai punca segala jenis jenayah dan maksiat seperti merompak, mencuri, memeras ugut dan lain-lain jenayah yang mana kesemuanya boleh membawa kepada kekacauan dalam rumah tangga, masyarakat dan negara. Bahasa Arab mendefinisikan dadah sebagai al-mukhaddarat, berasal dari perkataan mukhaddara, iaitu benda-benda yang boleh menyebabkan hilangnya pertimbangan dan kewarasan. Berdasarkan kajian para ulama dan ahli perubatan Islam, penggunaan ganja mempunyai kesan yang sama dengan kesan minum arak, yang mana keduanya boleh memabukkan dan menyebabkan hilangnya kewarasan akal. Sejak dulu lagi, umat Islam ditegah daripada meminum apa-apa perkara yang memabukkan. Larangan ini jelas untuk memelihara daruriyatil khams yang meliputi agama, nyawa, akal, harta dan keturunan yang wajib dipelihara oleh umat Islam. Maka kerajaan telah mengkanunkan penanaman ganja adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 yang mana boleh membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup dan rotan tidak kurang daripada 15 kali sebatan. Dalam Islam, tidak ada dalil yang jelas menunjukkan pengharaman dadah secara sarih kerana umat Islam mula mengenali dadah pada kurun ke-7 Hijrah selepas kemasukan kerajaan Tartar. Namun, dengan
dengan kelebihan jawami'ul kalim yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi telah membantu para ulama dalam mengeluarkan hukum kontemporari. Jadi, bagi persoalan haramkah ia di sisi syarak, maka hukumannya haram jika dilihat kepada kemudaratan yang dibawa oleh dadah. Tetapi perlu diingat bahawa tidak ada dalil yang jelas mengenai pengharaman dadah ini. Persoalan keempat, apakah kaedah yang terpakai menurut siasat syar'iyah dalam larangan terhadap penanaman ganja? Maka dalam bahagian ini akan dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama berdasarkan nas syarak dan yang kedua berdasarkan kaedah fiqh. Pengharaman berdasarkan nas. Az-Zuhaili dalam karyanya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh menyatakan bahawa hukum asal sesuatu makanan dan minuman adalah halal selagi tiada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Maka kerajaan telah mengkanunkan penanaman ganja adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 yang mana boleh membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup dan rotan tidak kurang daripada 15 kali sebatan. Kemudian menerusi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askar fahuwa haram. Maksudnya setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Sabda Rasulullah lagi, kullu muskir khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram. Sebab utama pengharaman arak adalah kerana sifatnya yang memabukkan atau menghilangkan kewarasan, bukan sebab namanya arak. Kerana sabda Nabi SAW yang maksudnya, sebahagian daripada umatku pasti akan meminum arak yang mereka namakan bukan dengan nama arak. Islam menetapkan bahawa boleh berlaku haram pada perkara selain daripada arak dengan ilah memabukkan. Antara kesan ganja ialah menyebabkan penggunanya mabuk ataupun hilangnya kewarasan akal. Maka pengharaman ganja adalah berdasarkan kaedah qiyas dengan ilahnya memabukkan atau menghilangkan kewarasan akal. Seterusnya, pengharaman berdasarkan kaedah fiqh. Pertama, la darara wa la dirar. Maksudnya, tidak boleh membuat kemudaratan ke atas diri sendiri dan tidak boleh pula ke atas orang lain. Kaedah ini berasal daripada hadis Nabi SAW, ad-darar yuzal, yang bermaksud kemudaratan haruslah dihilangkan. Kaedah ini merujuk kepada pelaksanaan penjagaan maqasid syar'iyah dengan menolak segala perkara yang boleh memudaratkan. Maka penggunaan dadah boleh memberi kemudaratan fizikal dan mental manusia. Dengan itu, ianya perlu dicegah. Menurut kaedah bahasa Arab, perkataan la dalam kaedah adalah la nafiyatu lil jinsi. Ini bermakna semua jenis mudarat, sama ada besar atau kecil, banyak atau sikit, adalah termasuk dalam maksud kaedah. Maka larangan penanaman ganja adalah bertepatan dengan kaedah ini. Sememangnya ganja membawa kemudaratan yang sangat banyak. Kaedah yang kedua, daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Maksudnya, menolak kerosakan adalah lebih utama berbanding mendatangkan kebaikan. Dadah membawa kemudaratan kepada semua aspek yang dipelihara oleh syarak. Walaupun tidak dinafikan, padanya ada juga manfaat. Namun, apabila bertembung antara maslahah dan mudarat, maka usaha mencegah kemudaratan adalah lebih diutamakan. Ketiga, ma ada ilal haram fahuwa haram. Maksudnya, sesuatu yang membawa kepada haram, ianya juga dihukum haram. Kaedah ini merupakan kaedah syarak yang umum digunakan dalam sadd zara'i. Ini bermakna hukum setiap wasilah itu bergantung kepada hukum maqasid. Seandainya maqasid itu haram, wasilah juga haram. Seandainya penggunaan ganja itu adalah untuk tujuan haram, maka penanaman ganja juga adalah haram. Jadi, apakah kaedah yang terpakai dalam situasi ini? Jawapannya berdasarkan nas dan berdasarkan kaedah fiqh. Persoalan keempat, apakah kaedah
yang terpakai menurut siasat syar'iyah dalam larangan terhadap penanaman ganja, maka dalam bahagian ini akan dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama berdasarkan nas syarak dan yang kedua berdasarkan kaedah fiqh. Persoalan yang terakhir. Bagaimanakah ia diaplikasikan berdasarkan siasat syariah pada zaman Rasulullah, zaman sahabat dan masa kini? Perbandingan aplikasi zaman Nabi dengan masa kini. Ganja atau dadah masih belum wujud pada zaman Nabi dan sahabat. Dadah mula muncul di kalangan umat Islam pada kurun ke-7 Hijrah semasa kemasukan kerajaan Tartar. Namun, kita boleh membandingkan aplikasi siasat syariah pada zaman Nabi dengan masa kini dengan melihat kepada hukuman terhadap pesalah penggunaan ganja pada masa kini dengan pesalah peminum arak, iaitu asal adalah arak, furuk adalah ganja atau dadah, ilah adalah menghilangkan akal. Kita lihat pula kepada kesalahan minum arak zaman Nabi dan sahabat, iaitu hukuman dari sudut perundangan di dunia, iaitu hudud, hukuman dari sudut agama yang dilaksanakan di akhirat. Seterusnya, kesalahan berkaitan penanaman ataupun penyalahgunaan cannabis atau ganja, iaitu hukuman yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Hukuman dari sudut balasan di akhirat. Hukumnya berdosa dan terserah kepada Allah mengenai pelaksanaannya. Seterusnya, ulama sepakat bahawa hukumnya berdosa besar. Dan seterusnya, balasan yang dahsyat menanti andai tidak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman dari sudut pelaksanaan di dunia. Hukuman bagi meminum perkara yang memabukkan dengan 40 kali sebatan. Seterusnya, pemerintah boleh juga menjalankan sehingga 80 kali dengan tambahan 40 kali sebagai hukuman takzir. Persoalan yang terakhir. Bagaimanakah ia diaplikasikan berdasarkan siasat syariah pada zaman Rasulullah, zaman sahabat dan masa kini? Hukuman yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Di dalam jadual tersebut merupakan ringkasan seksyen-seksyen penting dalam Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi, bagaimanakah ia diaplikasikan berdasarkan siasat syariah pada zaman Rasulullah, zaman sahabat dan masa kini? Jawapannya ialah berdasarkan kaedah qiyas, iaitu asal adalah arak, furuk adalah ganja atau dadah, ilah adalah menghilangkan akal. Ketiga, ma ada ilal haram fahuwa haram. Maksudnya, sesuatu yang membawa kepada haram, ianya juga dihukum haram. Kaedah ini merupakan kaedah syarak yang umum digunakan dalam sadduz zara'i. Ini bermakna hukum setiap wasilah itu bergantung kepada hukum maqasid. Seandainya maqasid itu haram, wasilah juga haram. Seandainya penggunaan ganja itu adalah untuk tujuan haram, maka penanaman ganja juga adalah haram. Sekian, terima kasih.